Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-91. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-30 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله anna yufakun. Dan orang Yahudi berkata Uzair ialah anak Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih ialah anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, iaitu mereka menyamai perkataan orang kafir dahulu. Semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa Uzair itu adalah seorang ulama Yahudi yang menghafal Taurah dan menyebarkannya. Beliau merupakan tokoh agamawan yang berjaya menghimpunkan kitab suci Yahudi setelah sebelum ini telah lenyap. Disebabkan kerana kedudukannya itulah orang Yahudi menamakannya anak Allah. Manakala golongan Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah, sedangkan mereka menyebutkannya tanpa sedar dan tanpa memahami maknanya. Mereka hanya meniru perkataan orang kafir terdahulu. Allah SWT mengutuk ucapan dan keyakinan mereka itu kerana para rasul telah pun datang kepada mereka untuk menjelaskan kekeliruan dan membuktikan keesannya. Pada ayat Zalika qauluhum biafwahihim menggambarkan bahawa ajaran Trinity langsung tidak difahami oleh orang yang mengucapkannya dan hanya disebut di lidah tanpa difahami oleh akal mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahawa kepercayaan mengenai Tuhan mempunyai anak sama dengan kepercayaan orang kafir sebelum mereka, iaitu musyrikin Mekah yang mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Seterusnya perkataan qatalahumullah digunakan maksud kebinasaan. Sebahagian ulama mengatakan jika ia dinisbahkan kepada Allah, maka ia adalah satu kutukan serta menunjukkan jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-30 surah At-Taubah ini menjelaskan perbezaan antara akidah tauhid dan pegangan kepercayaan mereka. Perbezaan akidah inilah menyebabkan mereka tidak mahu Islam terus tersebar. Kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan Uzair dan Isa adalah anak Tuhan. Mereka hanya menyebut di mulut lalu memaksa hati mereka untuk mempercayainya. Walaupun tidak logik, namun mereka tetap memaksa supaya akal untuk menerimanya. Antara salah satu mukjizat Al-Quran ialah menceritakan bahawa kepercayaan kaum Yahudi dan Nasrani ini diambil daripada kepercayaan kaum kufar terdahulu yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur menafsirkan ayat ke-30 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan orang Yahudi dalam ayat ini ialah sebahagian daripada mereka sahaja. Di dalam kitab mereka disebut Azra,
Uzair adalah seorang ahli sihir bangsa Yahudi dan seorang penulis terkenal. Dia menetap di Babil sekitar tahun 475 sebelum Masih. Dia membangunkan satu tempat pertemuan yang besar dan mengumpulkan segala lembaran kitab mukaddas. Di samping itu, dia banyak menyusun kitab-kitab lain. Oleh sebab itulah, dia diagungkan oleh orang Yahudi kerana mengembangkan syariat Yahudi, sehingga sebahagian Yahudi Madinah menggelarkannya sebagai anak Allah. Kepercayaan orang Yahudi bahawa Uzairlah yang menulis Taurat dan lain-lain dengan ilham dan wahyu daripada Allah. Orang Nasrani terdahulu, mereka menzahirkan kemuliaan dan kecintaan sehingga mengatakan Isa itu anak Allah. Kerana dipengaruhi oleh falsafah berhala dengan maksud bahawa Isa itu benar-benar anak Allah, bahkan 3 abad sebelumnya. Gereja menetapkan adanya Allah, Ibnu Allah dan Ruhul Kudus yang hakikatnya satu, namun sebahagian daripada mereka tidak membenarkan kepercayaan seperti ini. Seterusnya Allah menyambung lagi di dalam ayat ini bahawa apa yang mereka ucapkan tentang Uzair dan Al-Masih Isa itu adalah ucapan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Mereka menyerupakan ucapannya dengan ucapan orang kafir terdahulu yang menyatakan bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Sejarah dahulu kala mencatatkan sama ada di timur ataupun barat. Sebahagiannya beriktikad bahawa Allah itu mempunyai anak. Kepercayaan Trinity ini memang terkenal dalam kalangan orang Brahma dan Buddha di India, China, Jepun, Parsi, Iran, Mesir, Yunani dan Romawi. Maka perkataan binasa yang Allah gunakan pada penghujung ayat sebagai penghinaan kepada mereka. Seterusnya, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-30 surah At-Taubah. Mereka menyatakan bahawa orang Yahudi percaya bahawa Uzair itu anak Allah, sedangkan Allah ialah Tuhan yang Maha Esa dan tidak layak baginya mempunyai anak. Al-Baydawi menyatakan bahawa mereka mempercayai sedemikian kerana semasa zaman pemerintahan Bikhtanassar ataupun Nabukadnasar 604 hingga 561 sebelum Masih, beberapa negara termasuk Jerusalem iaitu Baitul Maqdis telah menyerang dan ditakluki. Kota-kota dibakar dan penduduknya diheret ke Babylon untuk dijadikan hamba abdi. Pada ketika itu, Uzair yang telah mati selama 100 tahun dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala untuk mengajar orang Yahudi ilmu yang berkaitan dengan kitab suci Taurat. Di samping mengajar mereka membaca dan menghafalnya, kerana sebelum ini tidak ada orang yang menghafal kitab suci Taurat. Apatah lagi pada zaman pemerintahan dinasti Babylon yang telah membakar kota Baitul Maqdis. Dengan perbuatan Uzair itu, orang Yahudi berasa kagum kepadanya, seolah-olah dia telah menghidupkan kembali ajaran kitab suci Taurat yang telah dilupakan oleh orang lain. Atas dasar jasanya yang amat besar itulah, mereka menyatakan bahawa tidak ada orang yang mampu berbuat demikian, melainkan seorang anak Tuhan. Manakala musuh-musuh Allah dari kalangan orang Nasrani, mereka berkata, oleh kerana Nabi Isa AS telah dilahirkan ke dunia tanpa seorang bapa, sedangkan mustahil seorang manusia itu dapat lahir ke dunia tanpa seorang bapa, maka sudah pastilah Nabi Isa AS itu anak Allah SWT. Untuk menangkis dakwaan palsu ini, Allah SWT telah menegaskan bahawa dakwaan mereka itu ialah percakapan yang kosong dan tiada bukti. Al-Kilbi menyatakan bahawa firman Allah mengandungi 2 pengertian. Pertama, bahawa yang mengatakan Nabi Isa AS itu anak Tuhan ialah Nasrani. Manakala yang kedua pula adalah bentuk penegasan bahawa kata-kata mereka itu tiada dalil dan bukti. Ia tidak lebih daripada sekadar dakwaan kosong sahaja. Seterusnya, Allah Ta'ala menegaskan bahawa dakwaan mengenai Tuhan mempunyai anak itu bukanlah suatu perkara yang baru, kerana sebelum ini kaum kafir musyrikin telah menyatakan bahawa malaikat itu ialah anak perempuan Tuhan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-30 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-30 surah At-Taubah mengingatkan kepada orang Islam yang beranggapan ahli kitab itu sama sahaja dengan Islam, tetapi Allah membetulkan fahaman tersebut dengan menyatakan bahawa akidah ahli kitab itu sangat berbeza dengan Islam.
Oleh itu, ayat ini adalah huraian mengapa mereka dikatakan tidak beriman. Allah hendak memberitahu kita apakah yang dimaksudkan dengan mereka tidak beriman dan di manakah kesalahan mereka. Mungkin timbul persoalan di antara kita siapakah yang dimaksudkan dengan ahli kitab. Terdapat beberapa pandangan sarjana Islam tentang hal ini. Pertama ialah semua Yahudi dan Kristian. Kedua ialah semua Yahudi dan Kristian yang mengikut ajaran masing-masing. Ketiga, semua Yahudi dan Kristian yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa AS. Pandangan lain yang lemah pula ialah zaman Nabi Isa AS dan zaman Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menerangkan sesatnya akidah ahli kitab pada ketika itu dan orang Yahudi yang berkata Uzair adalah anak Allah dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka tanpa didasari dengan dalil yang benar. Mereka meniru ucapan orang kafir yang terdahulu seperti perkataan musyrik Mekah bahawa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Akibat ucapan dan keyakinan mereka yang sesat itulah Allah melaknat mereka kerana bagaimana mungkin mereka berpaling daripada agama sedangkan para rasul telah datang kepada mereka silih berganti untuk menjelaskan tentang ajaran tauhid yang benar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-30 surah At-Taubah. Yang pertama, umat Islam mestilah mengikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan sikap adil, berlapang dada dan menghormati masyarakat berbilang kaum serta agama dengan cara yang lembut dan berhikmah selama mana mereka tidak menghina syiar dan syariat Islam. Kedua, mengambil pengajaran sebagai suri teladan kehidupan terhadap kisah kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak mahu menerima kebenaran walhal mereka menyedari anutan kepercayaan mereka adalah satu perkara batil yang tidak boleh diterima akal lantas menidakkan suruhan dan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya serta risalah yang dibawa oleh mereka akan mendapat redha dan kasih sayang Allah serta terselamat daripada azab neraka dan azab dan seksa api neraka di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.